Assalamualaikum dan selamat malam ya rakan-rakan ya. Ini saya nak buat satu lagi analisis. Ini cuma refresher saja ya, untuk mengingati anda balik ya tentang kefahaman PAM ya. So kena ingat ni ya, simple saja. Saya ambil contoh uh, ambil contoh kefahaman di pair USD CAD USD Canada ya. So kalau kita tengok di time frame daily ya, first kita tengok kat daily ya, market ni market dalam keadaan fasa declining ya. Okey kan, pada bulan Disember, 1 Disember ni ada 1 2 3 berlaku correction ya. Market turun ke bawah tapi wall dia masih terbuka lagi. So apa yang kita perlu tahu, kita buat tanda kat sini rakan-rakan ya, dekat daily ya. Inilah invalid CP line dekat sini ya. So dari kefahaman PAM, kalau kita buat tanda sini ya, kalau dia break sini, maknanya dia arah market tu akan pergi jauh ke atas lagi lah. Ini kefahaman invalid CP line ya. Ini kekuatan masih buy. Wall masih terbuka dengan besarnya dekat daily ya. So bila kita nak entry di time frame H1, kita tengok dekat H1 ya. Kalau market ni nak turun pun, nak break pun, dia mesti break line invalid valid CP line ni. Ini valid CP line ya. Ni candlestick pattern ya. Bukan support. Ini saya panggil, inilah valid CP line. So kalau nak turun dia mesti break line ni. Kalau dia nak atas, naik break situ. Tapi fokus kita kenapa buy? Sebab buy value area ni terbuka ya. Terbuka. Ini yang naik ni, dia naik, dia turun ni, inilah dipanggil, kalau kefahaman PAM lah. Kalau kefahaman lain tu dipanggil correction. Apa lagi ya? Korektif dipanggil corrective lah, market buat correction lah. Tapi bagi kefahaman PAM, bila dia naik, dia akan turun, dia cuba nak melakukan manipulasi terhadap trader, retail trader, induce kita nak sell. Ramai nak sell sini kan. Tapi bagi kita dengan kefahaman PAM, kita ada value area ni terbuka lagi kan. So kita tak akan sell lah kan. So kita tunggu saja terbentuknya ini CPY ya, kefahaman candlestick pattern di value area yang bersentuhan ataupun yang berdekatan ataupun di dalam value area. So inilah line valid CP line, yang di atas ni ialah invalid CP line. So dalam keadaan ni keberangkalian untuk market tu naik ke atas tu lagi ada, dah break invalid CP line ke atas ni. So ni dekat daily ya, ini yang penting kita kena faham apa yang dimaksudkan directional bias ya. So fokus kita nak buy. Kita tengok dekat H1 ya rakan-rakan. Okey. Ni nampak tak rakan-rakan ni? Yang kita tanda dekat daily tadi ya. Ni line dia. Ini dekat H1 ni kita dah faham ni. Market turun, lepas tu ada KMB sini kan. Ini KMB asas ni. Ni KMB asas kan. Saya nak bagi faham, saya nak terang balik ya. Ni KMB asas kan. Dia keluar line ni, low yesterday ni kan. Dia masuk balik. Tengok dia masuk, dia tak naik terus. Dia retest balik kat sini. Tengok dekat low yesterday tu. Ini pada line ni kita buat dekat daily tadi ya, line ni ya. Tengok kan. Retest kat sini, market naik terus. Dan kat sini apa berlaku ni ya? Inilah dipanggil BEMA, market break value area ataupun EMA, value area lah, dia break value area. Dekat sini yang kita kena pastikan ya. So ini penting ya. Kat sini penting ya. Bila dia break value area, kita jangan terus buy ya rakan-rakan ya. Di sini berlaku ni ya. Takut nanti berlaku KMB EMA macam Abang Hamid cakap tadi. Dia boleh turun lagi. So
Kalau market tu break bear mark, kita tunggu dulu. Kita tunggu kan, and then jangan entry buy lagi, dan kita tengok value area ni dah cross dan membentuk membentuk fasa advancing lah, dah cross. Ni nampak ni semua ni, dan inilah di fasa advancing, dan besoknya ada berlaku kata kat sini apa ni, ini dah panggil bagi saya pergerakan 1 2 3 ya. Ini pergerakan 1 2 3, balik tengok balik nota-nota lalu kan. Inilah ini balance line ya rakan-rakan. Balance line lebih kurang macam tu. Ini pergerakan 1. Bagi saya semua pergerakan yang dekat sini ni, inilah pergerakan manipulasi ya. Dia induce pergerakan yang apa? Ni. Sini adalah pergerakan manipulasi. Ini pergerakan nombor 2 ya rakan-rakan ya. Ini pergerakan nombor 2. So, apa yang berlalu dekat sini ya rakan-rakan? Ada bu sini. Wah dah terbuka. Kita lah pemikiran kita kita dah tahu market tu nak buy saja. Cuma dia cuba tengok sini ya. Ada kefahaman candlestick pattern kat sini. Dia suruh dia induce kita sell kat sini kan. So, tapi kita dah ada ni. Kita ada orang kata guideline kita kat sini. Value area sini kan. Kita dah tahu pergerakan 1, 2, 3. Buat je garisan. Ini balance line ya. So, bila market dia cuba nak induce sell kat sini, dia break kepada balance ni, line putih ni ya. So, dia naik, dia retest balik. So, terbuka kat sinilah sebenarnya entry kita ya. Entry kita ni dekat balance line ni ya. So, mungkin tu kita boleh panggil entry CPWA. Entry CPWA boleh. Kita belajarlah kan. So, dia tak naik terus lah dulu kan. Dia mesti turun dulu bawah. Ada kefahaman candlestick pattern kat sini kan. And then, ini entry awal lah. Tapi kalau rakan-rakan rasa usah takut nak entry awal kat sini kan. Tapi setiap entry mesti ada stop loss ya. Mungkin letak stop loss kat sini. Entry kita kat sini, stop loss kat sini. 15 pip kat bawah ke kan. Ini stop loss kita ya. So, cuma ingat ini saja rakan-rakan ya. Tak perlu kita nak pening kepala lah kan. Tak perlu kita nak kaji banyak-banyak fikir. Ini entry pertama kita ya. Dan kalau rasanya macam saya sebut tadi kan, kalau kita rasa takut nak entry awal, tak mahir dengan entry CP1 ni, kita entry di invalid CP line ya. Invalid CP line tu kat mana? Tengok balik nota-nota kita belajar dulu kan. Kalau ada semua dekat ni apa? Dekat YouTube saya, Palm Empire. Okey, inilah candlestick pattern engulfing ke kan. Tak kisahlah. Kita tak perlu hafal pun. Ada kena buy, ada kena sell. Inilah kita buat garisan invalid CP line ni. Ni line invalid CP line. Dan kita dah tahu market dah break invalid CP line. VCPL ya. CP line betul ke tu? Tu kan invalid CP line dah break line kuning tu. And terbuka pula. Fokus kita nak entry dekat sini. Ini second entry kita. Entry kedua lah. So ni entry kedua. Entry invalid CP line ya rakan-rakan ya. Entry invalid CP line ya. Ada juga orang cakap apa ni high low, tapi saya tak faham tu. Saya cuma kaji ikut kefahaman ni kan. So ini entry kita. So makna dia big player cuba induce nak sell. Kebanyakan ramai yang sell kat sini. Tapi apa yang terjadi? Dia buy balik. Itu yang kita faham konsep manipulasi tu kan. So bila dia naik ke atas lagi rakan-rakan, market tu masih dalam keadaan masih terbuka, open. Saya panggil open, WAO, di sebelah atas, di fasa advancing ya rakan-rakan. Open. Fokus kita cuma dia nak buy dalam keadaan ni. Kat mana kita nak buy? Kita guna entry invalid CP line ataupun entry CPWA. Ni kebanyakan ni
entry CPY ini CPY, sini pun kefahaman kandistik kat sini ada, dekat sini pun atas ni pun ada ni video kat situ ada kan. Ni market terus naik ni, tapi tak nampak lah, tapi naik lah ni. Okey kan. Ataupun kalau kita tak nak ini entry CPY yang saya kotak-kotakkan tu saya cuma nak refresh balik you all je. Saya tak nak, sebab saya dah cerita banyak lah, lama kita bersama dengan kefahaman ni kan. So benda tu tak ubah, sama saja, maintain saja kan. Cuma mungkin emosi kita lah tak terkawal kan. Geram ni tengok market full margin. Bila full margin tu yang jadi tu. Benar saya? Geram ya, letak full margin, dia kata kita full margin kat sini kan. Ini lepas tu kita buy kat sini, dia turun. Dah MC account pula kecil pula tu. So ini line ini tengok ni ini line invalid CP line So market buat apa ni, tak kisah orang panggil correction kan, tapi bagi saya inilah pergerakan manipulasi, pergerakan dua ini pergerakan satu pergerakan dua, dan inilah pergerakan tiga dia break invalid CP line ni, sebenarnya itulah pergerakan tiga, iaitu real movement. Maknanya entry kita boleh juga kat sini. So saya rasanya benda ni jelas rakan-rakan benda ni cuma kita nak practice lah. Maknanya kita belajar daripada ini perfect combination lah. Ada turun, declining, market melakukan sideway kat sini and then ada KMB kat sini ada KMB kat sini, lepas tu ada BEMA kat sini BEMA ni, ada BEMA kat sini dapat ada BEMA, market tak berlaku KMB EMA kat sini, dia market sideway ataupun membuat pembentukan build up kat sini kan, market cuba buat pergerakan manipulasi pergerakan dua dan seterusnya. Inilah pergerakan ketiga, real movement. So inilah real movement So dekat dalam real movement ni kita boleh re-entry. Ini semua proses re-entry kat sini, re-entry kat sini rakan-rakan. Cuma benda ni menarik, cuma saya harap rakan-rakan boleh tengok dengan mata dan hatilah. Cuma kenapa saya fokus kepada kripto sekarang ni, sebab saya dah tua, umur dah 50 ke atas kan. Sebab kripto ni saya trade dengan cara spot trading. Maknanya dia bila saya entry, saya tak loss, tak ada floating, tak ada MC. So bila kita pilih trading cryptocurrency secara spot trading so tiada istilah MC dalam trading tersebut. So saya lebih aman, lebih relax dan lebih santai. Tapi dari segi ilmu sebab kefahaman PAM ni memang saya tulis buku 1, buku 2 dan buku 3 pun dah hampir siap. InsyaAllah saya masih lagi boleh bercerita lah kepada rakan-rakan yang masih berminat untuk melakukan urus niaga forex, sama juga dengan rakan-rakan baru, masih muda, masih yang kata kental jiwa itu kan, macam Abang Hamid masih kental Abang Nes kan. Apa salahnya mendalami ilmu price action manipulation, memahami secara lebih dekat dan praktis dengan konsisten. InsyaAllah urus niaga anda lebih mudah dan santai rakan-rakan. Okey, setakat ini dulu. Harap rakan-rakan semua sihat, ceria dan sentiasa membuat profit di mana saja anda berada, di forex ke, di kripto ke, ataupun di mana-mana bisnes dilakukan. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.